IP shall be recognized as an asset if dia kata it is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the entity. Maksudnya company akan dapat company akan dapat benefit lah daripada benda tersebut. Contohnya macam investment property, dia sewakan, so dia akan dapat duit. Itu adalah dipanggil economic benefit. And then the cost of item can be measured reliably. Maksudnya amount dia kita boleh tahu berapa harga bangunan tersebut. Macam tadi 103 juta kan. Ini lah. Okay, dia kata investment property shall be measured initially at cost. Betul lah, at cost lah yang kita kira initial cost tu. Walau bagaimanapun, dia ada juga kita panggil subsequent measurement. Okay, contoh ni macam ni. Tadi contoh aset tadi kita dah beli 103 juta. Betul? Kita dah bagikan dia kepada investment property 82.4 juta. Kan? Okay, initial cost dia adalah 82.4 untuk investment property, bahagian investment property. Katakan selepas 2-3 tahun, selepas 2-3 tahun, kamu kena faham, investment property setiap tahun dia tak ada depreciation. Sebab apa? Kejap lagi saya tunjuk. Sebab dia menggunakan kaedah fair value model. Ni nampak ni. Investment property shall be value using fair value model. Apa maksud fair value model ni? There is no depreciation should be calculated. Faham tak? Tak ada kita nak kira depreciation. Tapi apa yang kita akan ambil kira? Contohnya mungkin setiap 2 tahun ke, setiap tahun ke, ikutlah company punya polisi. Apa yang dia buat adalah, dia akan revalue balik bangunan itu tersebut. Dia akan revalue balik investment property tersebut. Selalunya, mungkin. Katakan building tersebut, nilai dia naik. Dia sama macam PPE 116, kan ada building land kan, kamu ada revaluation kan. Dia sama juga macam ni. Sama juga, dia revaluation juga. Tapi bezanya, kalau PPE 116 yang kita buat sebelum ni, katakan contoh, land tersebut 1 juta, dia revalue jadi 1.2 juta. 200,000 tu kamu record dia kat mana? Kalau kata PPE 116. Korang, record kat mana? Hello? Doang tak? Ada. Kalau yang manfaat 116, macam land, 1 juta ada lebih 1 juta kan? Itu 200,000 kan? Betul tak? 200,000 tu kamu hantar dia ke mana? PPE. Tak, yang tu memang dah record dia dalam PPE. 200,000 yang lebihan tu, kita hantar dia ke mana? Pakat lupa dah. Tapi bila buat exam semua A. Kat mana weh? Patutnya benda ni basic. Semua korang memang kena ingat dah benda ni. Kena tahulah orang kata. Profit and loss saya. Kat profit and loss saya. Kalau lah katakan macam yang kita buat soalan yang macam tahun lepas, kan kita dekat PPE statement tu, kan kita ada bahagian cost, kita ada bahagian accumulated kan. Nilai land katakan balance brought down 1 juta. Tiba-tiba dia kata pada hujung tahun, dia kata value dia dah berubah jadi 1.2 juta. Kan kamu letak 1.2 juta tu dekat balance carry down. Faham tak? Kemudian kan kamu ada record devaluation kan. Dia naik sebanyak positif sebanyak 200,000. Betul?
Ah, Betul. okey. Pertanyaan saya adalah 200,000 nanti kita hantar di ke mana? SOPL. Statement profit and loss? Kat belah mana? Comprehensive income. Equity Statement of statement of changes in equity. Betul lah, dalam komprehensi betul lah. Betul juga kita record dekat situ, dekat bawah sekali tu kan. Tapi main point dia yang saya nak tekan kat sini adalah dia akan masuk, sebelum dia pergi ke comprehensive income, dia kena pergi dulu ke statement, dia akan pergi ke statement of changes in equity. Bawah mana? Bawah mana? Evaluation. Dia akan masuk 200,000 tadi, dia akan masuk bawah Asset Revaluation Reserve, ARR. Ingat kan? Ingat. Yang tu 200,000 tu baru masuk situ. Daripada situ baru akan transfer pergi ke yang comprehensive income tu, yang dekat bawah sekali tu dalam statement of profit and loss. Faham tak? Okay. Tapi untuk investment property, dia punya naik ataupun turun value dia, kita tak akan masuk di bawah ARR. Faham tak? Kita akan masuk dia dalam gain ataupun loss sahaja. Ni, tengok dia tulis sini. Yang dekat bawah tu, accounting treatment. Dia kata no depreciation shall be calculated as increase and decrease value. Contoh kalau investment property ni, harga dia 1 million. Kita buat fair value, nilai dia pada hujung tahun katakan naik sebanyak 1.1 juta. Okay. Dalam non-current asset nanti, kamu akan cancel amount 1 juta. Kamu akan record dia dah jadi nilai yang baru, iaitu 1.1 juta. Itu yang pertama. Sekarang ni value dia naik ke turun? Naik. Value dia naik sebanyak berapa? 100,000. 100,000. Okey. Ya 100,000 ni dia naik. Naik ni kita jangan masuk dia bawah ARR. Tak, dia akan masuk dia bawah ni. Any gain or loss in fair value of investment property shall be accounted in profit and loss. Maksudnya kita akan masukkan dia dalam others income. Kalau gain, others income. Kalau dia loss, masuk dia bawah expenses. Ataupun senang cerita, others expenses pun boleh lah. Macam tu. Faham tak? Kau faham tak? Faham. Kalau PPE, dia masuk bawah statement of profit and loss juga, tapi dia bukan masuk bawah gain others income ataupun expenses. Dia masuk bawah yang bawah sekali tu. Comprehensive income. Yang tu kalau kata dia PPE 116 tu. Tapi untuk kes yang ni, dia tak masuk bawah sekali tu. Dia terus masuk bawah income, others income ataupun expenses. Expenses kan ada banyak kan. Kamu boleh masuk sama ada bawah admin ataupun bawah others expenses. Ataupun kamu tulis nama single dia. Kan kamu tulis admin, kamu tulis finance expenses, kamu ada tulis selling and distribution, kamu tambah lagi satu nama. Loss on fair value of investment property. Kamu tulis perkataan tu. Itu adalah nama dia. Kalau gain on fair value of investment property. Macam tu. Letak dia bawah ada income. Clear? Clear? Clear, sir. Okay, tengok example number 5. Adik kawan saya nak masuk. Ya. Adik kawan saya nak Siapa masuk. Kita keluar tadi. Nabil. Tinggal lagi berapa minit 7. 7.
Tak apa, saya share link baru. Saya nak pakai laptop. Okay, sir.